Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudara Azman, Saudara Hanif, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Barisan Kepimpinan daripada Parti Keadilan Rakyat, daripada Parti Amanah Negara, daripada Parti Tindakan Demokratik, sahabat-sahabat, rakan-rakan ayah ibu yang saya kasihi sekalian. Tadi di belakang Saudara Azman sebut dalam semenjak 2 minjak ni dia kata saya berucap slow, saya berucap lembut. Saya minta maaf saya pakai pakaian macam ni. Saya baru balik daripada demonstrasi, tak balik rumah lagi, terus datang sini ceramah. Dan saya ingat memanglah di peringkat Angkatan Muda Keadilan, di sahabat-sahabat yang hadir tadi pun ada, semua dapat tukar baju, saya tak dapat. Jadi ketua macam ni, di peringkat Angkatan Muda Keadilan dan juga Pemuda Pakatan Harapan memang diletakkan di atas bahu kita selama ini satu harapan yang sangat besar untuk orang kata pacu gerakan orang muda untuk tuntut perubahan. Sebut tuntut perubahan kerana perubahan tak datang sendiri. Perubahan itu dia tak datang bergolek. Perubahan itu harus dituntut, ia harus diperjuangkan, ia harus kita kena ke hadapan. Itu peranan yang dimain oleh orang muda. Dan hari ini saudara-saudari memang macam saya sebut tadi, petang tadi kita adakan satu protes di Kompleks Sogo. Kompleks Sogo ni cukup signifikan. Saya rasa Tokek Sogo di Jepun tu dia pening kepala, dia buka Sogo di Kuala Lumpur, asyik orang protes, sebab tu dia buka satu lagi di Shah Alam, yang tu tak ada orang protes lagi. Daripada tahun 1998 sampai ke hari ini tak pernah putus orang protes di Sogo. Ya, hari ini saya sebut pasal protes kerana keadaan negara kita tenat. Keadaan negara kita sekarang sakit. Kita tak boleh tutup sebelah mata. Kita ada kerajaan yang sebelum ini kita tahu ada keupayaan, ada keazaman, ada cita-cita dan ada ruang sebenarnya untuk baiki semula kerosakan dalam negara kita. Tapi kerana perbuatan khianat, ketamakan, gila kuasa, kita digulingkan. Dan yang dipanggil sebagai reformasi itu jalannya panjang. Bukannya 20 bulan, 22 bulan selesai kerja reformasi itu. Reformasi ini libatkan banyak perkara. Daripada kecil-kecil sistem, orang kata sistem kerajaan tempatan, sampailah ke pentadbiran tertinggi negara. Bertukar kerajaan tak semestinya kita dapat upah keseluruhan sistem ini. Ia perlukan kerja keras yang berpanjangan. Sebab itu, apabila kita mulakan kembali kempen Jelajah Harapan ini, kita bawa kembali mesej yang sebelum ini kita pernah bawa. Bahawa negara ini masih lagi perlu kita tuntut perubahan. Perlu kita perjuangkan perubahan tersebut. Dan lebih kritikal lagi tahun ini, lebih kritikal lagi kali ini kerana orang muda persentage, peratusannya jadi antara yang paling besar dalam demokrasi pilihan raya kita. Kita tahu lebih 42% sebelum ini penambahan dalam jumlah pengundi orang muda. Dan hari ini angka ini sentiasa bertambah. Sebab itu all eyes on us. Orang muda menjadi tumpuan. Apa perkara yang kita boleh buat? Dan ini cabaran yang terletak pada sahabat-sahabat saya. Hari ini alhamdulillah ceramah ni selalu orang ingat orang muda tak datang. Orang muda tak layan. Tak betul. Dalam keadaan macam hari ini, kita tahu setiap pelusuk masyarakat, setiap genap masyarakat perlu terlibat dalam pembuatan keputusan. Dan sebab itu orang muda dilibatkan secara aktif dalam kita punya gerak kerja politik. Saudara-saudari sekalian, sahabat saya, saudara Kamil Munim, Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan, tadi petang dia kemalangan jalan raya. Kereta ni terbalik di Kuala Kangsar. Saya telefon dia, dia kata dia okey. Saya telefon dia lagi sekali, dia tengah bagi ceramah. Itulah orang muda. Datanglah apa sekalipun, kereta terbalik sekalipun, you ada kerja, you ada tanggungjawab, you perlu teruskan. Tak apalah. Dari saya gurau sedikit, saya kata ya, AMK saya dah bagi arahan tak dibenarkan gugur sebelum menang. Dan kita dah janjikan perkara ini. Saudara-saudari yang saya hormati, kita tahu menjelang pilihan raya ke-15 akan datang, kita berhadapan dengan cabaran yang cukup besar. Kita berhadapan dengan keadaan politik yang kita tak pernah tengok sebelum ini. Kita berhadapan dengan keadaan politik di mana orang muda terutama sekali
akan buat keputusan penting. Keputusan yang bukan hanya akan tentukan nasib mereka, nasib kami, tapi akan tentukan keseluruhan negara ini. Saya tahu kalau orang muda ini dia ada banyak perkara yang diimpikan. Tamat persekolahan terutama sekali, umur 18 tahun. Dia ada cita-cita, dia ada keinginan, dia ada kemauan, dia ada masa depan yang dia fikirkan. Sayang sekali, semua cita-cita, harapan, impian dan masa depan yang difikirkan orang muda ini, dia tak akan terlaksana kalau persekitaran, kerajaan, institusi, sistem keseluruhan negara ini tidak accommodate, dia tidak memberi ruang kepada orang muda ini untuk penuhi potensi mereka. Pakatan Harapan, sejarahnya bukan hanya pada 22 bulan menjadi kerajaan di Putrajaya. Pakatan Harapan dengan nama-nama yang sebelum ini, Pakatan Rakyat, malah paling awal saya ingat Barisan Alternatif. Bukan baru hari ini kita bercakap soal perubahan. Bukan hari ini kita merencanakan masa depan yang lebih baik. Kita dah mulakan, terutama saya ingat paling signifikan 2008. Saat pertama kali kita berjaya jadi kerajaan di negeri-negeri yang terpilih. Alhamdulillah, kalau kita renung, kita tenung, kita fikirkan baik-baik, negeri Selangor, negeri Pulau Pinang terutama sekali, kedua-dua negeri ini menjadi tanda aras kepada ekonomi negara. Negeri Selangor kekal cemerlang sebagai negara yang ekonomi paling sihat. Begitu juga dengan Pulau Pinang yang pelaburannya sentiasa meningkat. Ruang untuk orang muda cipta masa depan wujud di negeri Selangor, wujud di negeri Pulau Pinang kerana ada institusi dan kerajaan yang baik. Ini penting sebabnya orang muda kena ambil tahu dengan politik. Kadang orang cakap, malas nak ambil tahu pasal politik. Buat apa kita nak fikir politik? Ya betul, kamu tak perlu fikir pasal politik, tapi kamu kena ingat, politik fikirkan kamu setiasa masa. Dia akan fikir di mana dia nak tipu kadang-kadang. Dia akan fikir di mana dia nak manipulasi. Politik orang jahat lah. Sebab itu kita kena ganti dengan orang baik. Dan perjuangan ini perlu diteruskan. Track record, dulu saya ada sebut track record. Tentang sejarah Pakatan Harapan sebagai sebuah kerajaan. 2008 sampai ke hari ini 2022, itu hampir 15 tahun, 3 penggal. Mesti ada sebab kenapa kerajaan negeri kita kekal di sini dan ditambah lagi dengan Negeri Sembilan. Sebelumnya kita ada Perak, begitu juga sebelum itu kita ada Kedah dan sebagainya, sentiasa. Tapi kita tahu bukti ini pun sudah mencukupi untuk kita bagi tahu bahawa kalau kamu nak mengundi dalam pilihan raya, kamu jangan undi semata-mata tengok selera, jangan semata-mata tengok popular. Kamu kena teliti sedikit sebanyak apa dasar yang dibawa oleh sesebuah kerajaan atau sebuah parti politik. Dan Pakatan Harapan dia tidak bergantung semata-mata kepada janji 5 tahun pilihan raya. Dia perlu ada dasar dan itulah yang menggerakkan Pakatan selama ini. 15 tahun itu bukan hanya kerana manifesto yang dijanjikan setiap 5 tahun pilihan raya, tapi kerana dasar kukuh yang diperjuangkan oleh politik Pakatan Harapan daripada keadilan, amanah dan juga parti tindakan demokratik. Apa dia prinsip-prinsipnya? Reformasi institusi. Ini penting, you nak bersihkan. Hari ini kita bising, oh barang mahal, kerja tak dapat. Berapa ramai yang ada pengalaman peribadi nak masuk kerja, nak masuk belajar dan sebagainya, terpaksa belanja banyak. Kenapa? Dalam keadaan negara kita kaya. Negara kita negara kaya, tumbuh subur. Tapi hasilnya tidak dinikmati oleh semua orang kerana kita tahu yang kaya ini kaut, yang dia kaut semua kekayaannya hanya sebilangan kecil elit penguasa. Itu sebabnya kita perlu reformasi yang besar. Kita perlu ubah keseluruhan sistem ni. Jangan ada sistem yang terus membenarkan orang-orang yang penguasa sahaja dapat miliki, dapat nikmati kekayaan ni. Redistribution of wealth ni. Apa orang kata? Pengagihan kekayaan negara ini selama ini tempang. Bila kita tengok pada sudut dasar ekonomi kita, sebab itu saya sebut tadi, bagaimana kita nak kembalikan kemewahan atau kekayaan negara. Hari ini kerajaan kita tarik subsidi, apungkan kembali harga keperluan asas dan sebagainya. Dalam keadaan kita tenat, dalam keadaan kita masih belum keluar daripada pandemik dan sebagainya. Kita nak kerajaan yang bagaimana? Itu persoalan yang harus kita. Belum masuk soal pendidikan, belum masuk lagi soal sosial.
Ini perkara-perkara yang harus kita teliti. Dan saya minta saudara-saudara orang muda terutama sekali, you buat perbandingan dengan cukup adil. Kita ada akal yang cerdas, kita ada pemikiran yang wajar, ambil sikap yang baik, ambil sikap yang objektif, you balik, you teliti. Betul ke tidak? Sekarang kita tengoklah yang suka putar belit kenyataan, yang suka putar belit maklumat dan sebagainya, kita tahu daripada pihak mana. Yang kita ini seolah-olah kita pula kerajaan sentiasa nak pertahankan diri. Kita pertahankan kebenaran. Dan terakhir, saya nak sebut juga soal tadi saya sebut awal tadi, bahawa orang muda jadi penentu kepada masa depan negara ini. Umur 18 tahun hingga ke 25 tahun, jumlahnya cukup besar. Dan ini jadi satu peluang yang cukup terbentang luas buat kita di peringkat Pakatan Harapan untuk gapai sokongan yang membolehkan kita kembali menjadi kerajaan. Betul, kita tahu tugasnya susah. Betul, kita tahu kita berada dalam keadaan yang orang tengok kita seolah-olah tidak popular. Tapi jangan kita termakan terlalu banyak dengan dakwah dan propaganda pihak lawan. Usaha keras, usaha biar baik, usahalah siang dan malam. Kita boleh menang, kita boleh capai kejayaan, dan kita boleh kekalkan kembali Selangor ini, dan insya-Allah menang kembali di Putrajaya. Saya umumkan ahli parlimen Shah Alam Saudara Khalid Samad. Kalau kita bersatu hati. Dan saya ingatkan juga, terakhir saya ingatkan, ini terakhir, betul-betul kali terakhir. Terakhir saya ingatkan, anak muda last kali. Anak muda hanya ada satu sahaja pesanan. Nanti masuk pilihan raya, keluar sebagai pengundi, jangan buat pilihan hanya untuk fikir lepaskan diri kita. Kita fikir ke hadapan. Dan saya dah sebut, dasar yang diguna pakai sejak 2008 menjamin kemenangan dan juga keutuhan Pakatan di Negeri Selangor di Pulau Pinang. Itulah dasar yang sepatutnya kita guna untuk negara ini. Barulah masa depan semua orang insya-Allah cerah. Jadi saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberi. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, terutama anak-anak muda yang ada di sini di Sungai Buloh ini, selamat maju jaya, kerja keras dalam pilihan raya, menangkan kembali kita dalam pilihan raya ini, dan selamatkanlah negara ini daripada kehancuran yang sedang dilakukan oleh Barisan Nasional. Alhamdulillah, saya tinggalkan di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.